Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Video kali ini adalah masih dalam PowerPoint. Kita akan masuk kepada insert. Fungsi insert dalam PowerPoint. Okey, sini insert ini terbahagi kepada beberapa. Yang pertama ni slide, table, image, illustration, add-ins, link, comments, text, symbols dan lastly media. Okey, kita akan pergi kepada satu persatu. Fungsi slide. Bahagian slide ini sini ada new slide. Bila kita klik pada new slide atas ni, so dia akan buka satu slide di bawah. Okey, page lah muka surat. Slide ni adalah kalau sini dia panggil slide atau muka surat. Okey. Yang ni new slide ini bukan maknanya kita buka satu pembentangan yang baru, presentation yang baru, tetapi hanyalah lembaran kerja slide pembentangan di bawah. Okey. Ini kemudian setelah kita new slide, okey, untuk slide kedua ni tengok, kalau sini kita nampak dia punya template sini adalah sama seperti slide pertama. Okey, untuk mengubah ni kita boleh klik. Kalau tadi kita klik di atas sini, dia akan new slide, tetapi kita klik di bawah, so dia akan ada tunjukkan okey, office themes. Okey, tema macam mana yang sesuai untuk kita punya pembentangan. Okey, pada asasnya untuk muka depan pertama pembentangan, title slide. Kemudian bila isi kandungan, title and content. Okey, yang ni adalah template yang kita gunakan untuk membuat slide. Contoh comparison sini. Okey, sini kita mau letak contoh sebagai contoh Microsoft Power, Microsoft. Okey, kita buat perbandingan dua Microsoft, iaitu sini Microsoft Word, sini pula PowerPoint. Okey. So dia akan buat perbandingan. Kemudian kita ambil sini ada 6. Kita boleh ambil jadual, table, atau kita buat insert chart, carta atau smart chart. Okey. Smart art grafik ni pun boleh. Okey, picture, online picture, insert video. Okey, kita akan masuk satu persatu. Contoh kita masukkan sini insert table. Kita masukkan table. Berapa kolom? Ada 5. Sini row ada 2. Contoh kita ambil dia punya kolom ada 3. Okey, ini cukup. Okey. So dia akan jadi seperti ini. Okey. Itu untuk kita masukkan table atau jadual. Kemudian contoh kita di sebelah pula ini, sini kita masukkan carta. Kita klik sahaja pada ruangan sini, menu dia, klik, kemudian kita boleh insert. Masukkanlah carta yang bersesuaian dengan apa yang mahu kita tunjukkan. Okey, sini saya ambil contoh ni, histogram. Okey. Okey, nampak. Okey, so yang ni dia akan automatic combine dengan Microsoft Excel. Yang ni. Yang ni Microsoft Excel. Walaupun kita buka ni adalah Microsoft PowerPoint, tetapi dia menggunakan fungsi Microsoft Excel. Contoh yang ni, untuk yang nombor 1 ni, nombor 2, 3, ada 5 ni. Okey. Kita boleh besarkan. Kemudian kita edit mengikut kesesuaian. Okey. Sini dan sini pun kita boleh edit terus kepada dia punya ni lah nama dia, carta tu. Contoh sini jumlah penggunaan words. Okey, contoh penggunaan words. Okey, sini. Okey. Kemudian ni ada ni pun kita boleh edit. Contoh sini
Yang ini untuk kita edit, kita mahu tambah atau kita mahu kurangkan. Okey, contoh kita masukkan axis title. Nampak ni, sini axis title. Okey, kalau tidak mahu pun boleh. Okey. Kemudian data label, memasukkan pun boleh, tidak pun boleh. Ni semua ini bergantung kepada penggunaan, kesesuaian lah. Okey. Kemudian itu tadi sini kita masukkan table. Okey. Kemudian masukkan lagi carta. Saya ambil lagi satu contoh, kita masukkan pula smart graphic. Okey, kita klik sahaja. Bila kita memasukkan, kita klik sahaja pada ruangan tu. Okey, kemudian kita boleh pilih lah. Okey, contoh saya ambil yang ni. Okey, so dia akan jadi seperti ini. So basically dia begitulah. Okey, masuk kemudian tadi smart art, sekarang kita masuk pula gambar. Bila kita masuk gambar, dia akan automatik buka pergi kita punya komputer. Okey. Contoh sini saya masukkan gambar. Okey. Okey, ambil contoh ni lah. Gambar ni. Okey, insert. Tada. Okey, dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita ambil lagi contoh, ambil gambar secara online. Online picture. Okey, untuk online picture ni kita boleh buat, pastikan komputer tersebut sambung dengan internet. Maksudnya dia boleh online lah. Kalau tidak, memang tidak boleh. Okey, contoh sini kita ambil animal one. Which one? Alright. Okey, kita cari ni lah. Butterfly. Okey, kita insert. Okey. So dia seperti itu. Itu tadi, kalau yang ni tadi ambil gambar dalam komputer, yang ni pula kita ambil secara online. Okey. Okey, cara dia tu back balik. Okey. Sebab yang ni kita gunakan PowerPoint, so dia akan automatic. Okey, untuk searching tu gunakan Bing. So bila kita klik sahaja tadi, kita klik sahaja sini online picture, kita klik kanan pada mouse, dia akan keluar paparan lah beberapa pilihan. Okey, bergantung kepada kita. Dan kita boleh type apa yang kita hendak. Contoh kita hendak cari, kita mahu masukkan gambar rumah. Rumah kampung. Okey. Sini dia paparkan dan kita boleh masukkanlah contoh sini. Okey, The Kampung Boy. Okey, insert. Okey. Kita boleh besarkan. Okey. So, bila masuk gambar tu kecil, kita boleh klik pada gambar tu dan kita boleh besarkan dan kita boleh kecilkan mengikut kesesuaian. Tu gambar secara online. Kemudian insert. Okey, new. Lepas tu tadi gambar online, sekarang ni insert video, masukkan video. Okey, kita mahu masukkan video di dalam dalam pembentangan PowerPoint ni. Okey. Contoh inilah test. Okey, insert. Okey, nampak dia jadi seperti ini. So bila kita buat pembentangan akan terpapar. Okey, seperti inilah. Kita akan klik. Okey, dia boleh play. Okey. Itu cara untuk memasukkan video ke dalam ke dalam pembentangan PowerPoint melalui template yang disediakanlah, tema ni. Okey. Kemudian seterusnya kita masuk kepada table. Table. Sini contoh sini kita memasukkan table. Okey, kita masukkan table jadual. Okey, insert table. So sekarang table ni, bila kita klik pada table ni, dia akan automatically berikan
di atas sini table tools yang berfungsi untuk design. Kita mencorakkan, kita membentuk table atau jadual yang telah kita masukkan tadi. Kemudian table tools yang kedua adalah layout. Okey. Okey, kita pergi step by step. Okey, untuk table tool ni, bahagian design kita boleh pilih table style. Table style maksudnya gaya table atau gaya jadual fashion. Okey. Contoh ni saya ambil. Okey, jadi seperti ini, dia akan berubah. Okey, kemudian kita klik lagi pada table ni. So kita masih dalam design table. Kita boleh shading dia sini. Shading ni table tadi kita letakkan warna yang different lah, different color. Okey. Inilah dia punya fungsi shading. Alright. Semua ni berkaitan dengan shading ni, dia punya color. Tapi color tu bukan color tulisan, tetapi color warna dalam jadual tu. Okey. Contoh kita klik semua. Kemudian kita hendak tukar dia punya color warna biru. Okey. Warna coklat. Okey. Okey, nampak dia punya beza. Kemudian seterusnya border. Untuk border ni adalah garisan tepi. Untuk yang ni kita klik dari sini, kita klik semua. Kemudian kita masukkan border, all border. Okey. So dia ada warna hitam tu. Tu dia punya garisan lah. Garisan border tu. Okey, kalau kita tidak mahu pun boleh, kita klik balik semua. Kemudian kita buang no border. Ambil setting no border. Okey, so tidak ada border sudah. Atau kita hendak outside border. Okey, sekarang di luar sahaja yang ada garisan. Ni outside border. Okey. Seterusnya yang ni top, border atas ni, bottom ni bawah, left kiri, right kanan. Okey. Okey, ni kalau kita hendak masukkan tepi sini. Nampak tu. Okey. Kalau kita masukkan kanan, so dia akan jadi silang lah. X. Kita mau buang pun boleh. Okey. Seterusnya effect. Effect ni hold the table. Keseluruhan table ni, jadual. Hold the table, contoh yang ni kita hendak pakai yang ni. So dia nampak tertonjol ke hadapan. Dia akan lebih nampak tertonjol ke hadapan. Kemudian yang tu self bevel. Okey. Yang ni lah. Okey, kemudian kita masukkan shadow, bayang-bayang. Inner pun boleh. Perspektif pun boleh. Okey, kita cuma perlu pilih dan sesuaikan. Okey. Okey. Kemudian kita boleh letak reflection, pantulan. Nampak tu di bawah. Di bawah ni dia panggil reflection. Kalau shadow tadi bayang-bayang ke belakang, kalau reflection ni dia pantulan ke hadapan atau ke kiri ke kanan. Okey, setelah itu kita masuk pula fungsi ni draw border. Sebelum tu ada word art style. Word art style ni tulisan lah. Tulisan contoh sini timetable lah. Sini biasa kita letak hari. Dan kita masukkan ni hari. Sini okey, hari Isnin. Sini Selasa. Ini sebagai contoh lah. Okey, kemudian kita klik pada tulisan ni. Kemudian kita masuk pada style. Okey, nampak tu. Dia ada berikan beberapa style gaya tulisan. Contoh kita ambil warna biru. Nampak? Okey, saya besarkan lagi supaya lebih ketara, supaya lebih jelas. Okey. Okey, sini tulisan tu dia berubah. Okey, tapi kita mesti klik pada tulisan tu lah. Design.
Okey, ingat design, klik pada tulisan, barulah keluar dia punya ini pula. Bahagian sini word style. Word and style. Okey. Yang ini secara teruslah. Dia ada berikan beberapa gaya tulisan atau kita mahu membuat corak tersendiri. Kita boleh klik pada kanan ni. Okey, contoh yang ni tulisan ni, color tulisan kita ubah pergi warna merah. Okey, kemudian garisan tepi tulisan tu yang ni bawah ni, kita tukar pergi kuning. Okey. Dia nampak. Nampak tak? Dia lebih menonjol. Okey, kemudian kita tambah lagi pada tulisan ini, kita tambah. Okey, sini dia punya text effect ni. Kita boleh letakkan shadow, bayang-bayang, inner. Okey, pasti boleh. Kemudian reflection pun boleh. Kita boleh letak reflection di dalam tulisan tu. Atau kita mau glowkan dia. Okey, kita glowkan dia. Okey, contoh. Okey. Setelah itu, kita masuk, okey, cukup pergi bahagian word style. Kalau kita klik kanan ni, dia lebih detail lah. Dia tunjukkan. Okey, ni semua bila kita klik kanan sini, format text, effect text box. So, kita boleh nampak apa sahaja yang perubahan kita buat. Dia akan paparkan di bahagian sini. Okey, seterusnya adalah draw border. Draw border ni, ni dia. Garisan ni. Okey, garisan ni kita tukar dia punya titik-titik panjang. Okey. Okey. Sini. Okey, bagi lebih besar. Nampak? Okey, ini adalah pembahagi untuk, tapi lebih mudah kita insert table barulah. Kita insert table baru supaya nampak. Insert table. Okey. Yang ni kita letak bawah, kemudian just black white. Okey. Okey. Layout design. Okey. So kita akan tengok fungsi. Kita klik dahulu sini, kemudian kita letak sini. Okey. Kita letak, okey, ni titik garis-garis. Dia tidak nampak lah. Patutnya dia nampak di sini. Sebab setting sini, setting timetable ni. Okey, kita masuk sini, border, all border. Okey. Nampak dia punya border. Kita kena masukkan dahulu dia punya all border, baru boleh kita ubah. Okey. Contoh gitu. Okey, ni sudah besar. Kemudian kita letak ni. Okey. Okey, nampak dia punya border tu. Okey, ini adalah dia punya garisan tu. Kita hendak setting macam mana. Ini untuk kita tambah. Kita tambah border atau kita delete. Kita padam. Okey. Kita padam dia punya border. Okey, klik sini pemadam ni kita ambil. Okey, padam, ni pun kita padam. Ni pun kita padam. Ni pun kita padam. Okey. Alright. Itu adalah border. Jadual. Okey, seterusnya kita masuk pergi masih bahagian jadual tadi, insert timetable. Okey, masih bahagian jadual. Kita masuk pada layout pula. Okey, fungsi layout.
dalam jadual ni, yang pertama ni select lah. Maknanya kita pilih. Select table semualah, kita select. Pilih. Kemudian, okey. Yang ni kita mau delete. Padam. Delete kolom. Habis. Okey, kita back dulu. Kemudian, layout ni kita insert above. Kita mau tambah lagi di atas. Tambah di atas. Okey. So, dia akan jadi kolom. Atau kita mau tambah di bawah. Okey. Atau kita tambah di tepi sebelah kiri. Ini, insert left. Okey, insert left. Atau insert right. Okey. Okey, begitu. Kemudian, untuk bahagian seterusnya, layout. Okey, kita masih dalam layout. Merge. Yang ni split lah, dibahagikan. Okey, dibahagikan dia punya kolom. Nampak ni? Satu kolom ni di split bahagi dua. Dibahagikan kepada dua bahagian. Okey. Yang ni adalah dia punya size. Sini. 1.03 cm, 3.25 cm. Ni dia punya size tinggi. Ni dia punya lebar. Lebar size. Okey, untuk yang ni pula adalah setting tulisan. Okey, tulisan. Okey, contoh sini saya padam dulu. Okey, delete. Merge cut. Okey. Tulisan sini. Yang ni kita klik sini. Kita bagi panjang. Okey, untuk setting tulisan ni dia di sini. Okey, dia tepi sebelah kiri atau di tengah atau tepi sebelah kanan. Okey, lepas tu kedudukan tulisan pula. Kedudukan tulisan ni yang ni. Okey, sekarang ni dia berada di atas. Kalau kita mau letak dia center, kita klik sini center atau di bawah. Di bawah sebelah kanan atau kita mau dia di bawah sebelah kiri. Atau kita mau dia center di tengah dan berada kedudukan betul-betul di tengah. Okey, itu adalah dia punya setting. Okey. Kita klik je pada tulisan tu. Lagi satu setting sini adalah direction, text direction. Okey, kamu boleh ubah. Kita boleh ubah mengikut bentuk yang kita suka lah. Kesesuaian. Okey. Alright. Lepas tu, cell merge ni adalah ni kertas ni. Kesesuaian kertas ni. Atau slide. Ini kita ambil set normal lah. So dia akan ada ruang tepi. Dia akan ada ruang di tepi. Okay. Kemudian yang ini pun sama, table size ni. Yang ni table, secara keseluruhan table. Dia punya tinggi. Inilah yang ni sekarang. Tinggi dia 7.8 cm. Dia punya lebar 19.4 cm. Okay. Okay. Bring forward ni. Contoh sini kita double. Kita ada double. Contoh. Okay, kita ambil gambar ni, copy. Kemudian pada table ni, paste sini. Okay. Okay. So, sini kita hendakkan table ni, jadual di hadapan. Gambar tu di belakang. Dengan cara kita masuk di layout tadi, kita letak dia bring forward. Okay. Maksud dia, kita letakkan dia ke hadapan. Atau send backward. Letak dia di belakang. So inilah letak di belakang atau di depan. Okey. Itu masuk fungsi arrange. Okey, so selesai untuk setting table tadi. So table tools ada design dan layout. Kita berbalik semula kepada insert. Okey, insert. Insert. Okey, picture. Tadi sini kita ambil gambar, kita masukkan picture, table, chart, semua melalui yang ada di sini. Okey. Dan kita pun boleh ambil, masukkan daripada sini. Atas sebelah kiri ni, dia ada image, ada picture, kita boleh masukkan. Fungsinya sama seperti ini. Kita boleh masukkan gambar. Okey, klik, kita boleh masukkan gambar. Atau kita ambil gambar secara online pun boleh.
Kemudian kita boleh juga ambil screenshot. Okey, screenshot ni maksudnya apa yang dipaparkan di komputer ni, di laptop ni, kita boleh pilih. Okey. Contoh, tengok sini. So, sini ada satu. Okey, kemudian ni satu lagi kita letak sini. Okey, YouTube. Kita mau tunjukkan, contoh kita hendak tunjukkan gambar YouTube ni lah. Okey. Kemudian kita klik tadi pada PowerPoint, screenshot. Tadi screenshot. Okey, this one. Okey, so ada dua. Okey, kalau perasan tadi cuma ada satu, sekarang ada dua. Maknanya di sini ada dua, satu ni, satu ni. So dia beri pilihan untuk kita memilih mana satu untuk kita screenshot. Okey, contoh yang ni kita masukkan. Okey. Okey, screenshot ni dalam format gambar, bukan video. Alright. Still okey, insert, kemudian foto album. Okey, gambar lah. Gambar dalam album. Okey, kita boleh cari. Okey, contoh ni insert. Okey, create. Okey, gambar dalam album. Okey, don't save. Okey, sini insert. Okey, image. Okey, selesai bahagian image. Kita masuk kepada shape icon illustration. Okey, sebelum tu kita padam dulu yang ni. Padam. Pergi kepada masukkan shape. Okey, sini masukkan shape ni. Dia bila kita klik kanan pada mouse, dia akan tunjukkan paparan pelbagai bentuk. Okey, ikut pilihan kita sendiri. Contoh sini saya ambil yang ni. Okey. Dia tidak keluar terus, tapi kita kena klik. Nampak ni dia punya tu cursor sudah berbeza. Okay, kita kena klik. Klik jangan terus lepas, tapi kita klik tahan, kemudian kita tarik untuk besarkan. Okey, kita boleh tarik untuk membesarkan. Alright. Apa jadi bila mana kita klik tadi, kita searchkan shape, kemudian kita klik, contoh yang ni pula kita klik sekali sahaja. Okey. Dia akan bagi yang standard sahaja. Okey, kalau kita klik tidak lepas, kemudian kita boleh besarkan mengikut kesesuaian. Macam yang ni pun sama. Okey, nampak? Kita boleh sesuaikan. Okey. Seterusnya tu shape lah. So kita boleh pilih mana-mana ikut kesesuaian. Kemudian ikon. Bahagian ikon ni bila kita klik ikon, okey, kita klik ikon. So dia akan automatically buka ikon yang terdapat di dalam komputer ni lah. Contoh kita ambil okey, music. Okey, icon music ni insert. Okey, this one. Nampak tu. Dia telah paparkan ikon. Itu adalah untuk mengambil ikon. Okey, ikon ni pun bila kita klik sahaja pada ikon ni, dia akan keluar graphic tools format. So maksudnya dia punya format. Format tu sama juga seperti tadi semuanya. Okey. Format tu sini. Kita boleh pilih lah. Okey, ada beberapa pilihan ni. Ikut kesesuaian. Okey, contoh gini. Okey, nampak? So, yang ni mengikut kita lah sendiri. Okey, kemudian ni sama untuk kita warnakan luar atau dalam. Okey, grafik outline, garisan dia warna, contoh warna merah. Kemudian kita masukkan grafik efek pula. Okey, nampak dia lebih berbeza. Okey, kita masukkan lagi 3D. Okey. Nampak sini. Disebab gambar ni walaupun kita masukkan dia 3D, tetapi disebabkan dia punya format tu adalah leper, format gambar, so dia tidak nampak dia punya 3D. Okey. Ni pun sama, bring forward, bring backward. Kita letak dia di hadapan atau kita letak dia di belakang. Okey, yang ni section pen ni pun kita boleh pilih section mana yang kita hendak letakkan. Okey.
Allegiance. Okey, yang ni dia punya kedudukan gambar tu. Kita letak dia tepi sebelah kiri ke atau top di atas, ataupun boleh kita letak dia horizontal. Okey. Okey, kemudian kita boleh buat grouping lah, ungroup. So yang ni this one kita boleh buat grouping. Kita boleh ungroup. This important feature not a group, tidak dalam group. Okey, rotate ni buat rotation lah. Okey, nampak tu. Okey, bentuk tu. Nampak? Dia rotatekan gambar tersebut. Okey, crop. Okey, masih sini. Gambar ni. Okey, format. Okey, kita boleh crop juga. Kita boleh crop. Okey. Kita boleh crop ni gambar. Crop shape pun boleh. Ni. Okey. Alright. Size, ni size gambar ni lah. Dia punya size berapa. Kalau kita mau kecilkan pun boleh juga. Kita kecilkan daripada sini. Pada kebiasaan kita kecilkan daripada kita klik sini kanan, kemudian kita kecilkan. Atau kita besarkan. Kan? Okey. Gitu, kecilkan, besarkan. Tapi boleh juga kita klik sini pada format, kita ubah dia punya size, pergi sini 8 ni kita tinggal 5. Kita tinggal 5, okey, tengok apa jadi. Okey. So dia akan kecilkan. Itu adalah untuk setting yang ni tadi, graphic tools. Okey. Kita selesai masuk icon dan 3D model. 3D model ni kita ambil daripada, okey, tapi ini dia basically dia ada sediakan ni untuk Microsoft PowerPoint untuk Windows ni lah. Windows yang latest punya ni. Okey, untuk yang Windows latest. Okey. Kalau Windows yang lama dia tidak ada ni untuk 3D model. Okey, contoh kita masukkan 3D model ni. Okey. Okey, emoji lah kita ambil, kita pilih contoh. Alright, yang ni. Insert. Okey. Nampak ni. So, kita boleh adjust gambar ni 3D. Okey. Kemudian, okey, bila kita klik saja, apa-apa yang kita masukkan ni, kita klik pada tempat tu, dia akan keluar format, dia punya setting. Macam ni pun 3D ni banyak juga lagi lah dia punya setting. Okey. Okey, yang ni boleh. Okey. Kita masukkan teks, alert teks, yang ni. Bring forward. Ni pun samalah dia punya fungsi tadi. Okey. Kita send backward. Nampak tu. Okey. Alright. Okey, untuk kita pergi format 3D, ini pun sama. Ni dia punya size, ni region kedudukan. Okey, kita semula pergi bahagian insert tadi. Kita telah masukkan 3D. Kemudian kita masukkan chart. Smart chart pun boleh. Okey, contoh kita masukkan smart chart pula. Okey, yang ni hierarchy. Okey, kita masukkan. Okey, so dia akan jadi seperti ini. Okey. Seterusnya sini pula kita masukkan carta. Okey, inilah carta atau kita masukkan map. Okey, kita masukkan map. Alright. Okey, kita telah masukkan map. Kemudian kita boleh buat pemilihan lagi. Map tu bentuk yang macam mana kita mau pilih, style dia. Okey, contoh ni. Nampak? Okey.
Insert tadi, okay, smart chart. Kemudian add-ins. Okey, ni sudah. Kita masuk kepada add-ins. Bila kita klik add-ins, okey, contoh sini kita ambil bahagian education. Okey, Pixel comic character. Okey, kita add, kita tambah. Okey, agree, continue. Okey, kita tunggu sekejap, just downloading. Okey, add illustration character to your presentation. Okey, tadi kita add in tadi. Sini insert, add in. Mana add in? Okey, ni. Tadi kita pilih tu untuk yang gambar tu kan. So dia akan letak ni Pixel character ni tadi. So add in tadi dia letak di dalam menu terus. Okey, contoh kita mau masukkan. Saya add in tadi kita telah pilih, kita telah install. Kita boleh start. Okey, contoh kita ambil ni lah remaja. Okey, pemilihan rambut kita ambil yang ni. Okey, color. Alright, kita ambil yang ni. Outfit. Okey, kita ambil yang tudung lah. Yang bertudung. Okey, posing dia macam mana? Okey, dia sedang okey, dia membentangkan ni. Okey, nampak tu. So, gambar tadi add in, inilah dia punya fungsi. Okey, yang ni contoh kita copy, kita letak sini, kita boleh paste sini. Okey. Okey, cara dia satu, kita klik kanan, kita boleh pada kebiasaan kita paste klik kanan. Okey, tapi kita boleh melalui daripada sini paste. Okey, ni atas ni sebelah kiri paste. Okey, atau kita control V. Okey, kemudian kita kecilkan gambar ni mengikut kesesuaian. So, gambar ni menunjukkan dia sedang letak sinilah. Okay, tapi tidak sesuai, kena besar sikit. Okey. Alright. Settle. Nampak tu. So, kita mau besarkan. Tengok sini slideshow. Kita klik pada sini. Okey, dia akan jadi seperti ini. Alright. Tadi tu kita masih insert add-ins. Tu fungsi add-ins lah. Kita klik, kemudian kita install. Okey, kita cari mengikut kesesuaian. Macam ni yang ni dia sediakan gambar add illustrate possible comic character to you training or educational presentation. So kita ambil, kita install untuk dapatkan dia punya gambar. Okey. Setelah itu add in my add-ins. Ni yang kita punya ni lah yang kita add in dalam ni. Okey, see all. Sekarang ni ada web video player, ada juga Pixton comic character. Ada dua add-ins. So bila kita nak tambah, okey, kita cuma perlu kita klik sini lah, add-in search ni. Kita kena cari. Itu untuk menambah add-ins. Okey, zoom ni untuk zoom slide. Okey, kita boleh tengok. Alright, insert. Okay, so dia akan bagi section. Automatically bagi section. Okay. Okay, seterusnya link. Okay, kita bagi link. Contoh link ni sini. Tengok sini ya, saya buat. Ni gambar. Ini kita tulis. Kita insert. Kita masuk bagi insert. Text box. Ni text box. Sini kita masuk sini. Sini kita type makanan orang Sabah. Okey. Makanan orang Sabah. Okey, sini kan. Okey. Link ni kita klik sini dan pergi link. Makanan orang Sabah, dia punya display tu, text display makanan orang Sabah. Okey, kita tunjukkan
Browse page. Okey, yang ni kita directkan kepada internet. Yang ni, yang pertama ni. Existing file or web page. Okey, kita contoh sini. Saya ambil sini contoh ya. Makanan orang Sabah. Makanan tradisional Sabah. Okey. Okey, inilah gambar ni cantik. Klik sini. Okey. Kemudian klik kanan, copy. Copy link address. Copy link address. Lepas tu kita masuk balik pergi sini. Sini ada address ni, kita paste sini. Ctrl V. Okey. So dia akan nampak ni. Dia akan linkkan. Apa yang jadi? Tengok ya sini. Okey. Ni adalah pembentangan kita, makan orang Sabah. So dia akan tunjukkan seperti ini. Bila kita klik ni, dia akan linkkan kepada tadi tu. Okay, nampaknya tidak jadi. Sebab ada masalah teknikal sikit. Okey, sepatutnya okey. Yang ni. Kita copy atas ni. Kita ambil atas ni, copy. Copy. Okey, dan share again. Lepas kita copy tu, kita betulkan balik kita punya presenting ni ya. Okey, ini setting tadi. Okey. Masuk setting link. Masuk link. Yang ni tadi bawah kita delete dulu. Okey, tadi kita sudah copy. Kita paste sini. Okey. Tengok semula. Okey, sini. Alright. Nampak? Maksudnya sini adalah link tadi. Dia direct kepada inilah laman web ni tadi. Dia akan direct kepada laman web. Ini. Dia akan direct kepada laman web tu. Okey, itu cara untuk link. Okey. Seterusnya okey, link tadi sudah. Ni dia double ni. Okey, stop. Okey, link tadi dah. Okey, kemudian action. Kita masukkan pula action. Mouse click. Okey, mouse over, mouse click. Okey, action ni kita mau play sound boleh, tidak play pun boleh. Hyperlink. Okey, next slide. Okey, contoh hyperlink, kita ambil hyperlink. Ni gambar orang ni. Gambar kartun. Next slide, kita pergi previous slide. Okey. Kita besarkan, tengok apa jadi. Okey. Bila kita klik pada makan orang Sabah, dia pergi buka laman web ni tadi kan. Okey, kita close ni. Tapi bila kita klik pada orang ni, okey, dia akan pergi back slide. Ni back slide ni. Okey, contoh gini saya tunjukkan ya. Okey, ni adalah slide sebelum tu. Okey, next yang ni. Next lagi yang ni. Tetapi bila kita klik pada orang ni, gambar kartun, dia akan pergi back slide. Itu adalah fungsi daripada button action. Kita klik sini action. Apa tindakan yang dia buat previous slide atau URL. URL ni samalah macam tadi. Kita ambil dia punya link tu. Atau end show pun boleh. End show ni maksudnya kita finish lah. Selesai. Atau kita mau link dia kepada another presentation.
slide baru, slide pembentangan yang lain. Atau kita mau pergi file pun boleh juga. Okay, contoh kita pergi file Google ni apa ni, ada movie. Okey, kita tengok apa jadi. Okey. Tadi sini kita buka keluar laman web. Sekarang yang ni pula kita klik. Okey. Okey, dia link terus pergi video. Okey. Okey. So ni adalah setting. Maksudnya bila kita klik, dia akan direct kepada file atau folder yang kita tujukan, yang ingin kita tunjukkan. Itu adalah button untuk fungsi link bahagian action. Komen. Komen. Komen ni, inilah komen ni. Komen tepi. Contoh sini. Okey, kita letak komen sini. Komen. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Okey. Maknanya, bila ada orang lain buka, dia boleh letak ruang komen di sini. Orang lain buka, tengok presentation ni, dia boleh letak komen. Okey. Boleh juga atau kita share. Kita share presentation ni. Presentation ni kita share dia. Ni ada atas sebelah kanan kita share. Save to cloud. Ya, first kita kena save dulu dalam cloud. Okay, contoh sini saya ambil sini inilah OneDrive EDD site ni. Okay. Okay, presentation 1. Okay, kita save. Okay. So, tadi share tu, okay, dia akan seperti ini. We cannot share this document because doesn't seem to OneDrive. It's we have move rename. Okay, so dia kena kena rename dululah baru boleh ni. Okay. Share. Connecting. Okay, tadi kita sudah save. Pertama kita kena save, lepas tu baru boleh kita masukkan invite people. Invite people, contoh kita masukkan siapa? Contoh MJ. Okay. Can edit. Okay. Okay, so sekarang yang pertama kita letakkan dia punya email. Apa yang dia boleh buat? Dia cuma boleh tengok atau dia boleh edit? Okay, kalau boleh tengok tadi, so dia akan, inilah komen tadi. Okay, so maknanya dia cuma boleh tengok, dia tidak boleh ubah. Apa yang dia tidak betul atau inginkan perubahan atau dia komen, dia cuma perlu klik sini sahaja. Okay. Yang inilah. Okay, can view sahaja. Okay. Cuba share. Okay, sending email. Okay, nampak sini. Okay, so ada dua. Satu, MJ1987. So, sekarang slide ini berkongsi. Untuk pelajar, contoh pelajar tu dia ada buat pembentangan dalam kumpulan. So dengan cara share ni, diorang pelajar tersebut boleh edit sama-sama. Contoh satu kumpulan tu 5 orang. So di sini kena ada 5 lah, invite people ni ada 5. Okey. Dia ada 5, kemudian siapa-siapa buka dia boleh edit untuk dihantar dengan pensyarah masing-masing. Ini adalah fungsi share dan edit. Okay, tapi dia akan save ni dalam cloud. Maksudnya online sahaja. Dia bukan offline, dia online sahaja. Kecuali setelah diubah setting use offline, tu pun bila use offline maksudnya dia edit secara offline, kemudian bila dia online dia akan synchronizekan perubahan yang editing tu dengan cloud ni lah, yang dia save dalam cloud. Okey, situ komen text box ni. Text box ni untuk masukkan tulisan lah macam tadi saya ada buat tu.
Okey, sini text box. Okey. Sini kita boleh buat pula pancing. Pancing. Okey, contoh. Okey, ni fungsi text box tadi, insert text box. Header footer ni di atas dan di bawah, di sini di atas ni. Kita letak due date di bawah. Okey, footer di bawah sini. Kita letakkan dia punya date, kemudian footer. Okey, apply to all. Nampak sini. Di atas sini ada ditulis sini tarikh. Footer yang ni lah tadi tu, footer belum tulis sini. Ini okay, contoh saya lah, saya yang buat MJ. Okey, MJ. Alright. So yang ni maksud dia sini tarikh dibuat, yang ini siapa penulisnya. Atau mau letak di atas sini pun boleh juga. Kita boleh letak di paparan tu di atas. Di atas sini pun boleh. Okey, ini share tadi, close dulu. Okey. Insert itu footer word art. Okey, word art ni tulisan. Contoh yang ni, kita ambil tulisan ni, kita designkan dia bagi cantik. Bolehkah? Okey, nampak tu. Okey, yang pancing-pancing ni kita bagi cantik. Insert, okey, word art. Inilah, dia ada beberapa pilihan. Okey. Sorry. Okey, seterusnya masih bahagian insert. Okey, yang ni yang ni tadilah untuk kita tambah dia punya date. Kemudian footer, slide number pun boleh kita letakkan slide number. Okey, apply to all. So setiap slide ni dia ada nombor. Contoh sini slide nombor 1 di bawah sini, tengok slide nombor 1, slide nombor 2, nombor 3 sampai 5, 6 dan seterusnya. Bila kita masukkan slide ni, nombor slide memudahkan supaya tidak berlaku kekeliruan bila kita print out dalam bentuk handout. Sebab kadang bila kita print tu dalam satu page begini ada 6, ada 4, ada 3. Jadi bila kita masukkan dia punya nombor, secara automatically ditahu turutan bagi pembentangan tersebut. Okey, seterusnya sini simbol. Ini kita masukkan simbol. Equation. Okey, contoh yang ni. Okey. Ini bergantunglah yang sesuai. Contoh yang ni saya masukkan. Okey. Alright. Okey, selesai simbol media. Okey, media ni ada 3, video, audio, screen recording. Video tu samalah, kita ambil daripada online. Okey, contoh ambil daripada online. Sini kita kena masukkan dia punya URL. Okey, contoh kita ambil daripada YouTube lah, senang, mudah kan. Okey. Okey, contoh ni kita masukkan ni, kita cuma okey. Apa perlu kita buat adalah klik kanan, copy. Ni iklan, tidak boleh. Kita kena next dulu. Okey, kita klik kanan, copy URL. Copy URL tu, kemudian kita masukkan sini. Tengok sini, enter the URL for the online video. Okey, kita klik. Okey, insert. Okey, dia akan tunjukkan seperti ini. So bila kita klik, baru dia akan automatic play. Okey. Yang ni pun kita boleh adjust. Kita adjust, contoh kita adjust ni, kita ambil. Okey. Untuk memindahkan tu kena ni. Okey. Ni kita letak di atas. Alright. Tengok pembentangan macam mana jadi. Okay, jadi seperti ini. Okay, so masa kita membentang tu, dia akan seperti ini. Kita cuma perlu klik play. Okay, dia terus play. Alright. Okay, tapi perlu diingat, bila kita buat pembentangan,
kita pindahkan pendrive, pastikan device tools yang kita gunakan tu, komputer yang kita gunakan tu boleh connect internet. Sekiranya tidak boleh connect internet, semasa kita membentang, yang ni video ini tidak dapat dimainkan sebab dia mesti dia akan direct online. Kalau komputer tu tidak connect dengan internet, so tidak boleh play online. Okay. Seterusnya insert audio. Tadi video, my video pun boleh. Tadi kita ambil video itu secara online. Yang ini kita ambil video secara offline. Maksudnya yang ada dalam PC kita ambil. Okay, contoh yang ni. Okay, kita insert. Okay, so dia akan jadi seperti ini. Kita boleh adjust lah dia punya size video tu. Okay. Okay, kita besarkan. Kita play. Alright. Okay. Perlu diingat, bila kita masukkan video, dia ada berlaku dua situasi. Yang pertama, bila kita paparkan, sebab persembahan ini, PowerPoint ini kita simpan dalam pendrive. Bila kita simpan dalam pendrive, video ini dia ada di sini dengan cara dia copy dia punya link, baru dia buka direct pergi komputer. Tetapi bila kita simpan PowerPoint ini di dalam pendrive, kemudian kita buka di komputer lain, dia tidak boleh play juga. Sebab video itu berada di komputer. Komputer yang kita buat kerja. Faham? Kalau video itu tidak berada dalam pendrive, dia tidak boleh play. So, lebih selamat apabila kita ambil buat persembahan ni, kita save dalam pendrive, kita simpan video itu di dalam pendrive, kemudian barulah kita insert video. Okay, insert video. Okay, from pendrive. So, dia punya link tadi, dia punya direction tidak lari. Sekiranya dia punya direction terputus, persembahan video ini tidak akan berjaya. Okey, so langkah mudah selamat bila kita buat pembentangan, caranya adalah, contoh sini, kita buat satu folder baru. Okey. Kita create satu folder baru, new folder. Okey, dalam new folder ni persembahan lah, contoh sini kita rename dulu dia persembahan. So, klik sini. Slide tadi kita simpan dalam sini slide, dan video yang kita hendak bentangkan tu kita masukkan dalam slide tadi pun kita simpan di dalam satu folder yang sama. Itu adalah langkah selamat. Kemudian bila kita hendak gunakan pendrive, kita copy satu folder ni. Jangan copy hanya pembentangan sahaja, tetapi copy satu folder sebab dalam folder ni ada gambar, ada video yang kita kaitkan, yang kita gunakan dalam persembahan. Okey, jelas? Itu sangat penting sebab banyak kes yang jadi apabila membuat pembentangan, video tidak boleh play, gambar hilang. Okay, jadi langkah selamat, simpan dalam satu folder khusus, kemudian bila dibentang, simpan dalam folder tu dalam pendrive, baru bentang. Okey. Seterusnya adalah, tu video tadi, audio. Audio ni pun sama case lah dengan video ni. Maknanya kena dalam satu folder supaya tidak hilang. Okey, video ni boleh jadi rakaman suara. Okey, rakaman suara. Okey, contoh sini kita ambil ini yang sudah ada lah, suara music. Okey, mana? Okey, contoh ni, insert. Okey, so di sini dia ada lambang begini. Bila kita play, baru dia main. Okey. Ini untuk yang video suara tadi itulah. Okey. Okey, untuk audio ni tadi kita insert tadi kan. Video yang ni. Okey. So dia akan terpapar seperti ini bila kita besarkan. Okey, kena klik sini, play.
barulah audio ni baru keluar, baru suara tu akan keluar. Okey, kemudian itu cara memasukkan audio atau kita buat record. Contoh sini yang ni lah, kita ambil yang ni, slide yang ni, kita masukkan record audio. Okey, kita start record. Okey, tuan-puan, ni adalah peta dunia yang menunjukkan, biru ini menunjukkan kawasan yang yang mempunyai warna biru awan yang sangat tebal. Okey. Okey. Nampak sini. Kemudian, so yang ni adalah rekod audio tadi, kita besarkan. Okey, kita gambar perempuan ni ada, gambar kartun kita telah ada, gambar peta pun ada, dan suara tu masa bentang kita tidak perlulah bercakap. Kita cuma playkan atau kita mainkan rekod atau rakaman suara yang telah kita buat. Okey, nampak? Tu adalah rekod suara disimpan. So, masa pembentangan tidak perlu lagi kita bercakap, kita beri ruang pembentangan tu di audio ni yang yang terangkan secara terperinci. Itu antara kaedah pembentangan. Okey, screenshot tadi, screenshot ni, alright, select area. Okey, screenshot, screen gambar komputer ni kita mahu tangkap gambar lah. Okey, contoh yang ni kita ambil ni. Okey, select area. Okey. Okey, record. 3, 2, 1. Okey, apa yang perlu sini? Okey, kena buka contoh sini Ruqyah. Buka Ruqyah. So dia akan ada beberapa ni lah. Okey. Okey, kemudian atas ni kita stop. Stop. Okey. Dia music. Okey, ni tadi. Record. Tadi kita ada buat record. Okey. So yang ni kita boleh play. Okey, nampak. So yang ini kita masukkan screenshot. Okey, untuk makluman juga, untuk yang screenshot ni, screenshot dia akan bagi ni kalau nampak tadi perasan dia ada select area. So kita kena select area tu lah pertama. So dia hanya tunjukkan yang tu pada perasan tadi. So kalau kita tunjukkan all semua ni, dia akan rekod semua. Okey. So maksudnya yang pertama bila kita untuk merekod ni, kita kena tahu di bahagian mana yang kita hendak rekod. Okey, selesai. Selesai semua. Sebelum tu video, audio dan screenshot ni dia ada di atas sini, format and playback. Okey, kita ambil satu-satu dulu. Okey, video. Video tadi dia ada format dia. Yang ni lah format. Kita boleh play. So dalam setting tu, bila kita gunakan PowerPoint ni, kita boleh play untuk kita melihat pergerakan kesesuaian. Kita boleh adjust lah mengikut di mana yang kita hendak buat. Okey, correction ni dia punya color lah. Okey, contoh saya ambil yang ni. Okey, nampak? Okey. Yang tu. Kemudian correction color pun. Okey, contoh yang ni. Yang ni, okey, saya letak gambar gini. Lepas tu letak dia di belakang, send back, okey. Lepas tu yang ni kita letak send back.
Arrange, bring backward. Bring backward. Okay. So, latar dia adalah perempuan ni, latar dia kartun ni, latar dia adalah video. Okay, maksudnya kita boleh buat satu rakaman video, kemudian kita boleh letak di depan rakaman video itu kartun yang sesuai lah, ikut kesesuaian, ikut kreativiti masing-masing. Contoh macam ni pun sama, tadi video ni tadi kan. Okay, kita letak di ke belakang, bring back. Okay, so bila kita play, okay, apa yang dia tunjukkan, okay, dia automatic ke belakang juga. Okay, out dulu. Okay. Yang ni bring font. Okay, still tidak boleh juga. So maknanya dalam gambar ni dia memang di depan, tetapi bila play, okay, dia tetap bila dia play, yang ni dia automatically ke belakang. Okay, tidak apa yang itu. Okay, still kita masuk pergi setting bahagian video. Okay, setting bahagian video. So yang ni color tadi, color video tu, kita poster frame pun boleh. Okay, design. Okay, yang ni kita letak video style. Tengok sini. Contoh gini. Okay. Oh. Alright. Correction. Okay. Kemudian kita letak okay, kita tengok apa jadi boleh dia. Nampak? Okay, nampak tak? So maksudnya, okay, yang ni gambar tadi di depan, movie di belakang, movie tu dia play sendiri dan orang ni gambar ni berada di hadapan seolah-olah menunjukkan dia yang menerangkan tentang gambar tersebut pergerakan. Kemudian movie ni pula kita boleh setting dia punya style. Yang ni lah atas ni. Okay, macam gini pun boleh. Okay, nampak tak jelas? Okay, kita play lagi sekali. Alright. Okay, itu contoh lah. So, siapapun boleh edit gambar, masukkan gambar, kemudian masukkan video. Okay, masuk pergi, ni banyak ni format. Okay, drawing tools, dia punya format. Kemudian yang clip art ni, dia punya format. Okay. Seterusnya, video, kita masih format video. Video sharp ni pun sama, bentuk video tu. Contoh kita bentukkan dia love, nampak tu. So video tadi dia bentuk love. Okay. So dia akan play bentuk love. Kemudian kalau kita mau masukkan dia punya outline pun color merah. So tepi ni warna merah video tu. Effect reflection pun boleh. Okay. Alright.
Okey. Seterusnya masuk pergi format video masih, format video sini teks pun sama, bring forward letak ke depan, crop ni kita potong, ni dia punya size dia, size video ni. Okey. Okey, playback. Okey, play. Add bookmark. Inilah bookmark ni. Okey, format. Masuk playback sini. Okey, trim video. Video tadi kita boleh trim lah, kita boleh kecilkan, kita boleh pendekkan, kita boleh ikut yang mana point kita mau. Okey. Okey, so dia sudah kita trim. Ni trim video, maksudnya dipendekkan, dipanjangkan. Ni volume. Volume ni kita letak volume bila dia play, tinggi, rendah, sederhana, tinggi atau senyap. Okey, start. Maksudnya bila automatic ni. Kalau tadi tu bila kita klik baru dia play. Tapi sekarang ni kita letak automatic ni. Tengok apa jadi ya. Kita letak automatic. Kita sudah ubah setting tadi. Setting video tadi play sini. Pertama tu dia in click sequence. Okey, kita letak dia automatic ni. So okey. Bila kita klik sini, kita tidak perlu lagi klik sini. Okey. So maksudnya kita cuma perlu klik di sini, dia akan kita klik pada atau kita next slide ni, dia akan play secara automatik. Okey, masuk pergi mana tadi format. Gambar kemudian playback. Okey, so maksudnya secara automatik dia akan play. Okey, hide while not playing. Sembunyikan apabila dia tidak main atau kita play full screen. Ini love the full screen. Okey. Alright, insert caption. Ni kena edit lagi lah. Masukkan dia punya caption. Okey. Insert. Okey. Thank you. Setakat itu saja perkongsian untuk bahagian insert. Video seterusnya akan berikan design transition lagi. Okey, thank you. Assalamualaikum. Stop recording.